Dan bagaimana Puan selaku ibu dan juga dengan keluarga lah mendidik anak ini, bagaimana Puan memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak ini, dan bagaimanakah mereka mengalami perkembangan kerana saya dimaklumkan Puan pun ada anak yang lain jadi kalau dapat Puan kongsikan dengan kita lah kepada para pendengar semua. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, saya mempunyai 2 orang anak autism. Saya mempunyai 4 orang anak lelaki semuanya dan 2 daripadanya autism. Sekarang dah bujang pun, dah berumur 26 tahun. Dengar tak? Boleh dengar? Alright. Dah umur 26 tahun. Muhammad Razil Azrai dan juga Muhammad Raizal Azrai. Okey, satu Sivia yang Razil ni dia tak boleh bercakap, anak autism. Yang Raizal ni dia mild autism, dia boleh bercakap dan dia bolehlah kalau kita ajar-ajar apa-apa pun dia fahamlah. Tapi masa permulaan sekecil tu saya nak tahu dia autism tu sebab masa tu saya lahirkan anak saya tahun 1996. Masa tu kita tak ada pendidikan tentang autism, tak tahu apa itu autism. Jadi saya pun tak tahu itu bila dulu-dulu orang-orang tua dulu kata ada apa kena mungkin kena sampuk lah, kena apalah macam-macam lah. Dia orang punya apa mungkin ada penyakit gangguan lain lah, gangguan halus katanya kan. Tapi bila dah umur dia setahun lebih, saya nampak Azal tu macam nak bercakap tapi macam terganggu sikit kan. Azal langsung tak bercakap, jadi saya pun rasa risau juga. Setahun setengah saya dah rasa sepatutnya dia dah boleh cakap dah ni kan. Saya dah rasa lain macam dah. Saya pergi hantar dia pergi hospital HUKM buat doktor jumpa dengan dia, pakar mengatakan yang anak saya dua-dua autism. Jadi bila permulaan nak terima hakikat anak itu autism, agak payah untuk saya sebab saya tak tahu apa itu autism kan. Jadi saya cuma ingat autism ni penyakit ke apa masalah dia kan. Masalah bila saya diberitahu ini adalah masalah pembelajaran, perkembangan otak dia lah. Jadi bila dia membesar tu daripada umur 3 tahun tu saya hantar dia pergi sekolah. Dia umur 3 tahun dah hantar pergi sekolah dah. Sekolah-sekolah Tambletot. Saya hantar. Saya tunggu sebab saya nak tengok kembangan dia macam budak-budak lain juga. Saya hantar dia. Tu bila dah umur 6 tahun saya nampak bila saya bercakap dengan dia macam Azal, saya bercakap dengan dia, saya nak pergi kedai. Saya nak pergi kedai. Awak jangan ikut saya. Awak jangan ikut saya. Ibu nak pergi kedai. Ibu nak pergi kedai. So dia susah, dia susah nak faham. Jadi saya hantar dia pergi ke speech therapy. Hantar pergi speech therapy. Lepas tu Azil pun hantar sekali lah. Tapi Azal saya dapat ada orang mereka ajar dia pakai flashcard. Jadi untuk perbezaan saya dan awak kan. Jadi lepas tu Azal kita cuba juga. Tapi pun hantar sekali lah. Tapi Azal saya dah pakai flashcard. So Azal kemudian saya pun tak tahu apa saya hantar perbezaan di sekolah kanak-kanak bisu. Sebab dia terus cakap kan. Macam mana? Saya hantarlah kat Kelang ada satu sekolah kanak-kanak bisu, mungkin boleh guna bahasa isyarat kan. Tapi sekolah pun tak terima dia sebab dia boleh dengar. Dia bukan bisu sebenarnya. Jadi saya pun apa yang saya boleh buat? Saya cuma dapat hantar dia pergi ke sekolah-sekolah
private yang untuk belajar, untuk lebih mengetahui apa itu autism, macam mana cara nak handle anak-anak autism ni. Sebab saya ada dua orang, bukan seorang. Jadi bila dua orang tu di lain-lain pula tu, seorang boleh cakap, seorang tak boleh cakap. Jadi memang agak sukar untuk saya lah. Masa dia orang kecil tu lagi memang challenging lah untuk saya nak membesarkan anak-anak ni. Dengan agresif dia, dengan tantrum dia, dengan kita kerja pemakanan dia, macam-macam benda nak kena alert. Dan masa kecil pun toiletries dia memang berterabur lah permulaan, tapi saya tetap ajar dia. Saya pergi sedari umur dia 3 tahun saya dah ajar toilet, buka pampers, memang pergi kencing, berak, memang ajar dia pergi toilet. Tapi masa saya tahun 1996, rumah saya tu toilet cangkung. Macam benda nak kena toilet cangkung. Jadi dia orang pun mencangkung. Sampai besar sekarang ni pun dia tetap mencangkung. Jadi susah untuk saya. Dia tak reti. Dah duduk macam kita ni duduk ni. Sekejap lagi dia cangkung atas ni. Saya kata tak boleh, nanti pecah. Kan? Dah besar kan? So sampai kan saya terpaksa pecahkan toilet tu, buatlah cangkung untuk dia kan. Sebab dia dah nak cangkung lah. So bila besar perkembangan saya nampak ya bila Azal dengan Azal ni dia dah besar ni, saya nampak perkembangan tu dia boleh bercampur bila saya sebab saya kerap bawa dia keluar, saya kerap bawa dia jalan, saya kenalkan kat dunia luar kan, saya explore dia, bagi dia suasana tu, tengok kat luar tu apa yang ada kan. Saya nampak perkembangan tu kalau macam dia boleh bercampur bila saya. Bagaimana Puan, saya nak tanyalah, macam mana Puan mula memberikan pendedahan seksual kepada anak-anak ni? Macam mana Puan mendidik dia berkaitan dengan mungkin satu anak? Yang ini agak lucu sikit lah. Sebab bila anak-anak ni bila dia ada nafsu, saya nampak kenapa tergolek ni. Dah mulalah saya cakap, sebab apa tu? Hei, tak ada ibu, tak ada. Dia gatal. Mungkin bagaimana Puan, dia punya rambut kat bawah tu dah panjang ke, sampai saya lah yang tukar trim kan dia punya apa semua, bersihkan dia, sebab saya tak suka nampak macam nampak anak-anak ni dia tak terbela kan. Kita lah sebagai ibu, kita kena jagalah anak kita. Lepas tu saya beritahu kat dia, tak boleh buat macam tu Azal, dosa tau. Berdosa buat macam tu. Macam mana ni ibu? Jangan tengok. Bawah tu dah kadang-kadang dia sebab saya selalu bawa dia ke outstation. Jadi kita tidur atas katil, tiba dia tidur bawah katil. Saya kata, kenapa dia tidur bawah katil ni? Rupanya dia nak sorok daripada saya, yang dia nak golek-golek macam tu. Kan, tapi dia cakap, tak kacau orang ibu, kenapa? Go away, dia cakap. Saya pun jadi kesian dengan dia. Dia dah besar kan, dah besar 26 tahun. Tapi meskipun saya takkanlah saya nak ajar dia macam mana nak buat benda-benda tu semua kan. Saya macam apa yang saya nak buat pun saya tak tahu. Saya mungkin nak kena tanya yang pakar lah apa caranya. Saya tanya dengan suami saya kata let go macam tu je lah. Kita pun nak ajar-ajar, takut benda lain pula jadi je kan. So takut nanti terbiasa pula kan. Kita nak ajar dia ajar macam tu, nanti dia terbiasa pula benda tu, tak elok pula. Jadi kita mungkin kurang kemahiran tentang apa yang patut kita buat pada anak-anak yang dah dewasa macam ni kan. Sebab mereka ada nafsu. Cuma saya tak nak benda tu macam dia suami saya kata mencari sesuatu tu, tak adalah. Cuma dia macam mungkin dia ada rangsangan kan. Jadi benda tu terjadilah macam buat begini, dia gesek-gesekkan dia punya maluan biasa dekat lantai tu macam mungkin dengan seluar, tapi bukanlah dia tak buka.
Cuma dia kita nampak dah dewasa macam ni kan. Apa macam ni kan. Kita nampak lah. Cuma mungkin dia dah terangsang dengan gambar perempuan ke apa ke, kita pun susah juga nak kontrol benda macam ni. Kadang-kadang benda kita tak tahu daripada mana dia suka tang mana kan. Dia gesek-gesekkan. Tapi macam Azil tu pun kadang-kadang saya nampak dia buka seluar tu, dia pegang tu, saya tegur dia tutup ada tu tutup pandang saya. Tu kadang-kadang saya tengok dia macam dia, kadang dia sebab dia tak ada rasa malu, dia bogel, dia keluar, dia turun bawah, tutup depan, belakang tak tutup belakang, depan pun tutup. Saya ikat balik ni, depan pun dia buat balik, kejap kan dia ada ngamuk, dia buat balik kan. Jadi kita lah kena pantau anak-anak tu. Sebab apa, kadang-kadang bila orang keluar masuk, kadang-kadang dengan maid dia pun dah pening kepala tengok kan. Jadi yalah, sebagai ibu bapa, yalah, kita lah yang kena lindung anak-anak ni. Kita lah kena ajar dia apa yang boleh, apa yang tak boleh. Macam tapi dia tak adalah macam nak pegang badan-badan perempuan tu, tak ada. Dia Azhar, saya sebab dia faham, saya ajar dia, haram, Azhar berdosa lah, tak, awak berdosa, awak tengok tu ya. Tak ibu, sumpah dia tak dia bersumpah ibu. Sebagai ibu bapa, saya tak perempuan ibu. Okey, don't stop. Kena ajar dia cakap saya cakap tak boleh, tapi dia tak adalah berdosa. Tak baik awak nanti, tak baik macam tu, berdosa. So dia takut, dia tahu takut. Kalau macam Azil tu, dia cuma dia main benda-benda tu, dia main dia macam main sebab Azal bersunat. Sebab Azal tak faham tau. Bila dia pernah patah tangan dulu. Tangan dia patah, baru simen ni dia sedar, dia buka simen, dia campak. Dia buka simen, dia campak. Jadi bila awak nanti tak baik, dia berdosa. So dia takut, dia tahu takut. Kalau macam Azil tu semua, jadi memang saya tak dapat nak sunat Azil ni. Dia macam main sebab Azal dia main benda-benda ni tu. Tapi Azal tak macam tu. Tapi kita kena tegur lah, kena ajar dia, tak boleh macam tu. Buat apa tu? Yang buat tu. Dia buka sini, dia campak. Dia buka sini, dia campak. Nak atau tak nak, memang kita kena tegur. Kita tak boleh biarkan. Biarlah, taklah, kesian dia, tak boleh. Sebab apa benda tu memang salah kan. Dah. Jangan buat lagi. Macam tu kan. So dia akan stop. Dia main benda-benda ni tu. Macam itulah. Tapi Azhar tak macam tu. Yang saya boleh buat lah setakat ni. Buat apa tu? Terima kasih kepada Puan Zarina ya. Jadi kita boleh tengoklah betapa kuatnya Puan Zarina sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu ya. Jadi mampu membesarkan anak kembar lagi pula ya. Saya pun tabik spring lah kepada Puan ya, dan anak pun dah jadi anak bujang 24 tahun. Sebab kadang-kadang bila dia shave kan, shave itulah shave. Dia nak handsome. Azhar dia tak boleh tengok ada dia misalnya dia kata dia jadi orang tua. So dia nak handsome, dia shave. Dia rasa dia dah besar, dah handsome. Macam Azil, saya lah kena krim bulu-bulu dia punya misai dia, janggut dia, bulu-bulu ketiak dia, bulu-bulu kemaluan dia. Saya lah kena buat. Semalam saya accident, semalam saya terpaksa duduk dalam atas tow truck tu. Jadi dia nak kencing, tiba-tiba dia turun tarik tangan saya, suruh pegang benda tu. Saya kata, kenapa ni? Dia kencing. Tapi saya buat apa? Saya terpaksa ambil satu botol yang besar ni, masukkan di kemaluan tu untuk dia kencing. Dan simpan sampai rumah, buang. Terpaksa simpan. Sebab kita kat atas tu tak boleh turun. Nak buat macam mana? Terpaksa lah. Kan? Tak nak, pegang je lah. Nak buat macam mana kan? Anak-anak kita. Dia nak kencing. Lepas tu sampai rumah, ambil, buang dalam toilet, buang bekas tu dah. Macam tu. Boleh buat lagi.
Dia apa Puan Zainal ya, sebagai bila keadaan tu mendesak tu, sebagai wanita ibu ni kan, penjaga dan caregiver tu, dia tahu je macam mana nak uruskan, sebab anak-anak gantung sepenuhnya dengan kita. Ya, dia tak tahu apa-apa. Takkan kita nak suruh ke terjun pula, takkan nak suruh, tak tahu, takkan nak kencing dalam kereta, kan? Macam dalam keadaan tu, dia tak tahu apa-apa. Jadi kita kena cari jalan macam mana nak buat ni. Sekarang kita dengan dia. So kita nak tak nak, kita berhadapan situasi tu, kita kena tangani dia dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. InsyaAllah. Penjaga dan caregiver. Cuma tadi daripada perkongsian Puan tu, kita boleh dapati sebenarnya Puan Zarina sendiri pun sebagai ibu bapa, kita pun mengalami dilema. Dan mungkin Puan sendiri sebenarnya pada pandangan saya dah hebat dah. Saya sendiri pun belum tentu nak dapat laksanakan macam yang Puan dah lakukan kepada kedua anak tersebut. Tapi masih kita nampak dari segi support system, dari segi ilmu dan pengetahuan, mungkin ramai lagi ibu bapa dan juga penjaga di luar sana ni, kita masih lagi perlu top up lah ilmu kita, doktor ya. Mungkin hari ni dalam petang ni kita ada pakar yang bersesuaian, kita minta doktor kongsilah kepada kita macam mana kita nak mula berbincang ya berkaitan dengan seksual ni kepada kanak-kanak kita. Macam tadi Puan Zarina kata, nak ajar lebih-lebih kan dia terlebih pandai pula kan ya. Tapi kalau kita nanti pendidikan tersebut, kita bimbang dia menjadi mangsa eksploitasi dan sebagainya. Jadi how to start, doktor? Silakan. Dari segi ilmu dan pengetahuan, mungkin ramai lagi ibu bapa dan juga penjaga. So bagaimana kita nak berbincang dengan anak-anak kurang upaya atau kelainan upaya ya? Sebenarnya saya rasa bukan senang lah. Satu tu sebab bukan semua anak-anak tu sama, dan kelainan upaya tu berlainan. Ada yang boleh bercakap, ada yang tidak boleh bercakap. Tetapi saya rasa yang penting kita buka line of communication macam Puan Zarina buat ya, macam kita open dengan agak open lah dengan anak. Jangan macam semua tak boleh cakap. Kalau semua tak boleh cakap, macam mana anak tu nak luahkan perasaan dia, benda-benda yang dia tak faham. Sekurang-kurangnya kalau ada ruang untuk dia bercakap tu, ada peluang untuk kita cuba menyokong atau membantu dia lah ya. So perbincangan dengan ibu bapa ya, pengajaran mengenai perkembangan seksual boleh membantu anak-anak kelainan upaya supaya memahami maksud berteman dan membina perhubungan yang sihat. Sekiranya tercapai lah, bukan semuanya akan tercapai, tetapi sekiranya boleh dan ada yang sesuai untuk mereka. Untuk memahami diri sendiri dan hak ke atas badan sendiri supaya kurang risiko dieksploitasi. Terutamanya untuk kanak-kanak remaja, kanak-kanak perempuan, tapi bukan sahaja perempuan, sebab kanak-kanak lelaki juga boleh dieksploitasi. Supaya dia tahu bahawa bahagian-bahagian badan dia yang sulit adalah untuk hak dia sendiri saja, jangan ada orang lain boleh pegang, dan dia juga tidak memegang pada bahagian sulit orang lain. Untuk mengelakkan mereka daripada melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang. Ini terutamanya kalau kanak-kanak lelaki ataupun remaja lah, apabila mereka mula akil balik dan naik nafsu, kita takut dia melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang. Yang itu kita kena ajar apakah yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat, dari segi hukum satu, dari segi undang-undang satu, supaya tidak terjejas dari segi pelanggaran undang-undang ataupun agama lah ya. Kajian menunjukkan pengajaran perkembangan seks awal boleh mengurangkan perangai seksual berisiko tinggi. Macam Puan Zarina ada cakap dengan anak macam buat apa, tapi maknanya kita jangan macam buat benda tu tak ada, tak nampak lah perangai tersebut. Kita kena ada open communication. Antara research tentang kanak-kanak kelainan upaya, ibu yang berbincang dengan anak perempuan kelainan upaya tentang perkembangan seksual dapat memainkan peranan mengurangkan perangai berisiko kepada anak mereka. Apabila kita tak bercerita kepada anak kita tentang kemungkinan kalau anak perempuan, anak remaja yang ada kelainan upaya, kalau kita tak cerita tentang bagaimana seorang itu menjadi hamil, ya, kanak-kanak itu mungkin boleh terjebak dalam sesuatu peristiwa atau keadaan yang mana benda dah berlaku sebab dia tak tahu pun bagaimana menjadi hamil ya. Saya pernah ada lakukan research dulu untuk kanak-kanak yang atau remaja teenage pregnancy, dan saya boleh kata sekurang-kurangnya suku ke separuh macam tak berapa faham tentang bagaimana seorang tu menjadi hamil. Jadi kalau kita tak ceritakan pada anak, dia sendiri tak tahu apa kalau berlaku, kalau dia buat perlakuan atau perangai begini, dia boleh jadi
jadi hamil. Bukan hanya dari segi hukum tapi juga dari segi kesihatan dia lah. Kita tak nak berlaku sesuatu yang tidak diingini kerana dia tak tahu kalau buat macam ni boleh jadi macam ni, sebab kita tak nak cakap pasal tu. So sekurang-kurangnya kalau kita terangkan perlakuan atau perbuatan begini boleh menghasilkan kehamilan, dan kalau kita belum berkahwin, kita tak naklah ada baby atau ada anak masa teenager atau masa zaman remaja kan. Jadi kita boleh kurangkan kemungkinan perangai berisiko dan juga kesan-kesan seperti teenage pregnancy ataupun masalah sexually transmitted disease pada anak-anak kita. Sebab kita tak nak cakap pasal tu. Next, sekurang-kurangnya kalau kita terangkan antara kanak-kanak remaja autism, ada yang keunikannya adalah kerana kanak-kanak autism ada risiko kerana mereka ada isu sensori. So ada yang mungkin suka mengusik atau memegang seseorang yang tak dikenali atau secara rangsang yang tak sesuai atau melancap di khalayak ramai, dan juga ada kemungkinan penderaan seksual atau boleh jadi mereka memaksa atau membuat sesuatu yang tak sesuai pada orang lain kerana dia tidak faham tentang apa perangai yang patut dibuat. Ya, jadi yang itu penting untuk kita jelaskan apa perangai yang bagus, apa perangai yang tak bagus, apa yang boleh dibuat, apa yang tidak patut dibuat. Remaja autism perlukan pemantauan untuk mengurangkan risiko menjadi mangsa dan menjadi perpetrator dalam isu seksual tidak bersesuaian. Maknanya kedua-dua bahagian, ya. Dia boleh jadi mangsa dan boleh jadi mereka sendiri yang buat sesuatu kerana tidak tahu bahawa aktiviti tersebut adalah salah. Ya. Antara contohnya adalah 17% remaja lelaki autism melancap di khalayak ramai. Jadi mereka perlu diajar ialah satu dari segi hukum, tapi kalau mereka tak faham dari segi hukum, sekurang-kurangnya untuk faham bahawa perangai ini tak boleh dilakukan di sesuatu keadaan apabila ada orang ramai ataupun bukan di dalam bilik air atau dalam bilik mereka, ya. Macam Puan Zarina kata, ada suami dia kata biarkan. Tak adalah kita nak mengajar mereka, tapi lebih pada kita tunjukkan bahawa pasal isu-isu sulit atau bahagian sulit badan dan sentuhan yang tak selamat atau yang kita panggil good touch and bad touch. Good touch contohnya sentuhan yang menunjukkan rasa kasih sayang yang bersesuaian. Macam ibu memeluk anak, hugging. Sentuhan yang tidak selamat adalah bad touch, sentuhan yang mana anak rasa tak selesa, tak suka dan mahu ianya terus berhenti. Seperti kalau kita memukul anak atau mengusik bahagian kemaluan. So dia patut diberitahu bahawa sekiranya dia tak selesa, anak boleh mengatakan tidak. Ya? Anak-anak patut rasa selamat, anak-anak patut berasa bahawa dipercayai apabila memberitahu ibu bapa bahawa sentuhan itu tidak selesa, menakutkan atau mengelirukan. Terutama untuk kanak-kanak autism, tapi bukan hanya kanak-kanak autism, ya. Kanak-kanak kelainan upaya dan kanak-kanak mana-mana sekalipun. Mereka patut tahu kita kena ajarlah good touch versus bad touch. Untuk kanak-kanak mengetahui bagaimana melindungi keselamatan diri sendiri. Anak boleh mengatakan tidak, ya. Anak-anak patut rasa selamat, anak-anak patut berasa bahawa dipercayai. Doktor, sambil-sambil tu ya ada satu soalan daripada pendengar kita ni, dia tanya. Soalannya dia kata yang kita terima ni, dia kata adakah anak-anak ini yang kita panggil daripada Puan Hasmira, dia tanya kalau disleksia dan ADHD tu OKU juga ke doktor? Sajalah ringan sikit. Silakan doktor. Okey, kalau dapat untuk kad OKU sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah masalah pembelajaran termasuklah diagnosa Down syndrome, autism, masalah perkembangan lewat iaitu global developmental delay, masalah intellectual disability atau kekurangan daya intelek, masalah pembelajaran termasuklah disleksia, masalah ADHD atau attention deficit hyperactivity
personality disorder. Jadi sebenarnya di bawah apa yang kita panggil masalah pembelajaran JKM, memang semua diagnosa tersebut adalah antara diagnosa-diagnosa yang boleh mendapat kad OKU untuk masalah pembelajaran. Masalah fizikal macam cerebral palsy yang tak boleh berjalan ke ataupun macam lumpuh tu juga di bawah OKU, tetapi masalah fizikal. Masalah pembelajaran termasuk Terima kasih doktor ya. Jadi lah mungkin kita boleh sambunglah kaitan dengan keselamatan pendidikan tadilah. Ya, jadi dari segi macam body safety tu, apa yang kita boleh buat untuk ajar anak supaya menjaga keselamatan. Ini antara umur 3 ke 5 tahun pun dah boleh ajar. Jangan paksa anak, kalau ada orang katakan ada pakcik saudara nak peluk dia atau cium dia, tapi anak tu tak mahu. Kita jangan paklah anak ya. Sebab kita nak dia rasa bahawa kalau dia tak selesa, dia boleh cakap dengan kita. Terutama anak-anak yang ada kelainan upaya. Contohnya kanak-kanak autism yang ada isu sensori. Kadang-kadang dia tak suka bila orang peluk dia sebab dia rasa, bukan hanya rasa rimas, tapi ada rasa yang terlalu boleh menjejaskan perasaan dia kerana over sensory defensiveness ya. Kita boleh mengajar bahawa ada bahagian badan yang tak boleh diusik atau out of bounds, terutamanya alat kelamin atau bahagian peribadi atau sulit anak yang tidak patut diusik oleh orang lain, dan anak juga tidak patut usik hak orang lain kecuali untuk keselamatan dan kesihatan, contohnya bila berjumpa doktor. Tapi bila berjumpa doktor, kita kena beritahulah anak, kita akan jumpa doktor akan periksa, ibu atau ayah atau chaperone kena ada di situ. Ada sebabnya kenapa perlu buka baju atau perlu periksa. Dan kita mula ajarkan konsep menjaga dan menghormati privasi dan ruang peribadi orang lain dan adat bersopan, termasuk untuk abang-abang dan kakak supaya dia mula kenal. Ada masanya kita jangan ganggu atau masuk dalam bilik orang lain tanpa kebenaran. Dan kita kawal pendedahan dan penggunaan media. Ini saya rasa memang sangat penting sebab sekarang ni ramai anak-anak kita menggunakan media massa. Ada masanya anak-anak yang ada phone sendiri. Dan kalau tak ada kontrol ataupun dengan kontrol sekalipun, boleh ada boleh jadi pendedahan pada elemen atau unsur-unsur seksual yang tak bersesuaian dengan anak. Jadi penting kalau boleh masukkan parental controls. Kalau anak-anak tu sangat muda, bawah 2 tahun, tak payah perkenalkan dululah yang macam iPad ke, phone ke, tak perlulah penggunaan skrin ataupun gadget di bawah umur 2 tahun. Kalau di atas umur 2 tahun, kita cuba kawal tak lebih daripada 1 jam sehari, tapi dengan pengawasan. Kita kena tahu anak kita tengok apa. Kalau tengok video YouTube contohnya, dia boleh pergi kepada satu video kepada video lain. Ada masanya boleh termasuk video yang tak sesuai untuk anak-anak. Terutama bila tak ada parental control. So benda tu memang boleh berlaku. Sedang sangat berlaku. Pada pesakit yang saya jumpa hari ni pun ada berlaku. Macam mak dia kata, dia tak sangka dia termasuk dalam kartun yang ada unsur macam unsur lucah lah, tapi kartun. Tapi yang itu sebab penting untuk kita awasi anak-anak kita, untuk kita ketahui bahawa pendedahan ni boleh berlaku bukan hanya pada orang saja, orang yang dia jumpa, tetapi juga dari segi penggunaan gadget. Terutama bila tak ada parental control. Okey. Terima kasih doktor ya. Jadi kita tengok tadi doktor ya, memanglah good touch, bad touch pendidikan ni ada disediakan lah ya. Tapi macam Puan Zarina sendiri mengalaminya kan ya. Tadi kita tengok kalau anak yang normal ni kita ajar sekali dua pun kadang tak boleh nak terima lagi kan. Apatah anak kita yang special dan OKU ni lah. Jadi dia mungkin sebagai ibu bapa tu Puan Zarina ya, tak boleh give up lah. Kena berulang-ulang kali kan ya. Cuma saya nak tanyalah daripada pengalaman Puan Zarina tu, kalau nak boleh dikongsi dengan ibu bapa lain, di mana lagi ruang-ruang yang boleh dibantu ataupun disediakan oleh kerajaan ya. Contoh macam good touch, bad touch ni, kalau anak biasa mungkin kita sebut, kalau anak yang istimewa ni mungkin dia kaedahnya tu mungkin berbeza lah doktor ya. Mungkin dia guna visual, kita ada budak dia menggunakan audio ya. Jadi kanak-kanak ni mungkin dia nak belajar, nak faham tu pun ambil masa kan ya. Jadi cabaran tu memang ada lah ya. Jadi saya nak tanyalah pada Puan Zainah, pengalaman Puan sendiri, dan saya tengok tadi Puan pun akan cakap sampai sekarang pun akan masih lagi mengulang ya perkara yang kita perlulah, bukan dia buat sekali tak perlu dah kan. Jadi dia berbezalah. Mungkin Puan share dengan kita apa cabaran tersebut dan apa lagi yang boleh kita tambah baik untuk membantu ibu bapa kita. Silakan Puan. Dia menggunakan audio ya.
Jadi kanak-kanak ni mungkin dia nak belajar, nak faham tu pun ambil masa kan ya. Jadi cabaran tu memang Mohon Puan ada. onkan mic, tak ni tak dengar. Okey. Puan sendiri. Dan saya tengok tadi Puan pun akan cakap sampai sekarang pun akan masih lagi mengulang ya perkara yang kita perlulah, bukan dia buat sekali tak perlu dah kan. Jadi dia berbeza lah. Hello. Puan share Okey, boleh boleh? dengar. apa cabaran Okey, thank you. Okay. dan apa yang boleh kita tambahkan Macam saya rasa kebanyakan ibu bapa akan mengalami masalah yang sama. So bila anak kita dah meningkat remaja, dia akan ada rasa, dia akan rasa sendiri, akan ada rasa teringin macam tu, teringin dia teringin nak bercinta, teringin nak suka orang, suka orang tu, suka orang ni. Jadi kita sebagai ibu bapa kena bagi tahu kat dia, oh tak boleh, yang tu tak boleh, yang ini boleh, yang tu haram. Bila kita cakap haram tu dia akan jadi takut. Tak boleh tu, tak boleh buat tu. Jadi benda-benda macam tu memang kita kena tegas lah, tak boleh nak main-main lah benda tu. Jangan usik perempuan tu, jangan pegang langsung. Tak boleh pegang perempuan, tak boleh usik, tak boleh pandang lama-lama. Pandang sekejap saja, lepas tu tengok lain. Tengok kadang-kadang masa mula-mula saya nampak Azal kan, dia teruja tengok perempuan yang cantik, dia macam lama sangat tengok. Hai, awak tengok lama-lama, kenapa awak tengok anak-anak dagu orang lama-lama? Ibu, dia cantik ibu. Memanglah saya tengok bukan perempuan cantik. Saya lelaki, saya bukan gay ibu. Jadi saya dia nak berkahwin ke, maksudnya saya tak boleh pandang macam mana saya nak kahwin ibu, macam mana saya nak kahwin. Tapi dia tahu yang kalau lelaki dan perempuan tak boleh duduk sekali, tak boleh kena kahwin dulu baru boleh bersentuhan. Kita ajar dia macam tu, so dia faham. Oh tak boleh, berdosa. Jangan pegang Azal. Itu haram. Awak tak kahwin lagi, tak boleh. Saya tak pegang. Saya tengok saja ibu. Tak boleh tengok ke? Tengok boleh, jangan lama-lama. Saya cakap. Ada pernah saya pernah nampak dia ikut perempuan cantik. Isteri orang. Ikut. Waktu tu sebelah perempuan tu ada lelaki, suami dia. Dia pergi masuk celah tepi tu, dia cakap, saya tak gambar saja. Saya tak gambar saja, dan tak gambar perempuan tu. Nasib baiklah suami dia faham yang Azal tu macam mana kan. Saya cakap, saya minta maaf. Alah, dia terminat dekat isteri awak, nak tak gambar saja, nak tak gambar. Lepas tu dia pun tak gambar, masuk Instagram dia. Saya tanya, Instagram apa? Saya nak masuk Instagram, dia suka tak gambar. Lepas tu saya tak apa kak. Saya tahu Azal ni. Oh pandai awak tak gambar dengan perempuan cantik je. Jadi kadang-kadang ada rasa kelakar lah, tapi benda tu saya kena pantau lah. Kalau ada yang benda boleh, ada benda yang tak boleh. So bila pelan-pelan lah, sebab kita pun tak boleh paksa, dia pun ada hati, ada perasaan. Cuma yelah, sebagai ibu saya pun ada rasa macam keinginan tengok anak tu, kalau anak aku kahwin macam mana agaknya, boleh kahwin ke anak-anak autism ni, boleh kahwin ke? Macam mana keadaan ni kalau dikahwin? Itu adalah pertanyaan dalam hidup saya lah. Saya rasa boleh ke? Sebab Azal tu nampak macam normal, boleh dia. Kalau rasa dia ada orang jaga dia betul-betul, boleh ni. Kan? Kalau Azal, kalau tak ada Azal, dia okey. Saya bawa dia pergi Singapura, bawa ke mana-mana semua, dia very smart. Pandai buat kerja, apa semua dia pandai. Dan Azal dia ada gaji, dia ada APF, ada so semua ada. So dia kerja dengan saya, so dia ada semua tu saya buat untuk dia. Sebab bagi saya, dia kena ada masa depan dia. Itu adalah pertanyaan macam Azal saya tak dapat buat lah untuk dia, sebab dia tak boleh bekerja kan. Cuma saya simpan saving untuk dia lah. Itulah setakat ni saya rasa pihak kerajaan perlu ada pakar-pakar yang boleh motivate anak-anak macam ni. Bila ada terangsang macam ni, apa yang boleh dibuat? Kena ada satu macam, mungkin ibu bapa boleh tengok YouTube ke apa channel yang boleh Puan ya. Support system tu penting sebab saya rasa benda tu kita mungkin ibu bapa dia tak ada masa nak pergi attend mana-mana kelas, tapi dia boleh tengok, buka YouTube ke apa benda kan, buka
Oh ini page dia. Okey. Apa yang perlu kita buat kalau kanak-kanak ni macam ni, apa yang kita boleh buat? Kadang-kadang bahagian-bahagian sulit, kenapa tak boleh pegang tu? Kenapa tak boleh pegang orang punya? Kenapa ni? So kita dengan anak kita kena tengok sama-sama, kena beritahu kat dia. Kalau anak kita boleh dengar, boleh bercakap, dia juga boleh faham. Pelan-pelan boleh faham juga. Mungkin melalui cara penulisan, cara apa, tapi Azil ni saya bercakap dengan dia susah nak faham. Ada benda yang dia faham, ada benda yang tak faham. Saya terpaksa terimalah keadaan tu. Cuma tentang makan, minum, semua tu dia faham lah. Cuma kalau saya cakap benda-benda tentang ni, dia akan memberontak kan. Kena slow-slow lah. Cuma kalau ada tempat untuk kita mengadu. Itulah saya kata, tempat untuk kita mengadu lah sebenarnya. Benda-benda macam ni, ibu bapa perlu tempat untuk mengadu. Apa yang perlu kita pergi, nak tengok apa, nak cari kat mana, nak tahu macam mana anak kita dah membesar ni. Takut nanti dibiarkan orang pegang dia punya kan. Orang pegang-pegang tu, dia jadi seronok, dia biar je. Kan? So benda-benda macam tu penting supaya dia pun tak terleka, dan kita pun sebagai ibu bapa pun tak akan biarkan macam tu kan. Kita pun tak lebih hantar-hantar kat pusat-pusat pengajian kan, mana-mana tempat anak-anak autism kan. Mungkin bila dah campur-campur semua besar-besar, kita tak tahu kan. So kalau ada benda-benda macam ni, saya rasa maksudnya dari segi pembelajaran lah, itu penting lah untuk mereka tahu bahagian ni tak boleh sentuh, bahagian ni tak boleh ni tak boleh ni, ini kena cover, you kena pakai baju macam ni, you tak boleh pakai baju macam ni, nanti orang-orang tengok, orang ni kan, apa yang mendorong orang buat macam tu kat you, sebab mungkin you pakai macam ni kan, kena terangkan. Okey, doktor ada nak tambahkan daripada Puan Zainab punya tadi? Silakan doktor. Saya rasa betul apa yang Puan Zainab kata, tapi hanya yang doktor yang untuk yang dah dewasa tu memang tak ramai lah, sebab untuk perkembangan kanak-kanak, kita jaga kanak-kanak sampai umur 18 tahun. Kalau 18 tahun ke atas mereka dah dewasa kan. So memang doktor kanak-kanak dah tak jaga kalau dah dewasa. Itulah macam sekarang kan, anak saya Azil ni kan, masa kecil-kecil dulu ialah kita boleh hantar kat sekolah dia. Tapi apa jadi budak anak-anak autism ni, dah bila dia 18 tahun ke atas, dia meningkat dewasa, besar, dia pun terkapai-kapai, tak tahu nak pergi mana. Mungkin kalau ada vocational ke apa benda ke yang dia orang boleh masuk, dia orang boleh bekerja, bertukang ke apa ke, baguslah untuk mereka. Tapi kalau setakat umur 18 tahun, lepas tu kena dibiarkan, itu sayang lah kan. Dia sebenarnya dia orang punya skill tu, sebenarnya dia orang boleh buat, dia orang punya skill very tajam, dia memori dia orang kuat kan. Kalau satu benda dia boleh buat tu, dia akan buat bersungguh-sungguh sampai habis kan. So kalau adalah tempat macam tu untuk mereka ni, saya rasa memang bagus lah. So at least mereka ada kerjaya, mereka ada something yang mereka boleh buat berfaedah untuk mereka. Hari-hari dia habiskan masa tu, dia tidak buang macam tu saja. Dia akan spend masa tu untuk perkara yang berguna. Sebenarnya dari segi macam NGO, memang ada NGO, NASUM dan juga persatuan-persatuan lain yang menyediakan program-program vocational. Saya rasa kalau kat Klang Valley ni memang ada some programs lah. Tetapi saya rasa untuk dari segi doktor tu tak dengar. Doktor punya line atau tua pula ke? Saya rasa untuk mereka yang anak-anak yang umur daripada kanak-kanak sampai ke remaja 18 tahun ada. Tapi untuk mereka yang autism yang dewasa, tak nampak lagi mana yang perlu kita letak mereka, mana yang perlu kita tempatkan mereka. Kalau vocational pun dia sampai 18 tahun juga kan. Dia tidak boleh, macam dah besar-besar pun tak boleh ke sana. Mungkin ada untuk orang tua pula ke. Kan?
dia di bawah JKM, kita ada pemulihan dalam komuniti lah puan. Yang tu bolehlah kita hantar anak-anak kita kan. Saya pun tak pasti berapa umur maksimumnya. Saya saya akan semakkan lah. Tapi untuk kanak-kanak biasa, kalau dia mampu berdikari, boleh menguruskan diri, dia orang boleh pergi ke sekolah di bawah Kementerian Pendidikan ya. Kita ada PPKI lah. Dan untuk betul Puan Sri, tapi saya rasa kalau dapatlah disarankan untuk mereka yang dah dewasa ni, apa kerjaya mereka yang boleh mereka buat, apa yang boleh mengisi masa mereka dengan perkara yang berfaedah untuk mereka yang dah berusia. Dia makin lama makin tua kan. Mungkin dia orang boleh gunting rambut, mungkin dia orang boleh buat apa benda, skill-skill yang mereka boleh gunakan. Sayang kalau kita pun tak tahu macam anak saya katalah macam Azil ni kan. Hari-hari dia beli surat khabar, dia baca surat khabar macam orang tua pula, pagi baca surat khabar. Sampai banyak-banyak surat khabar dia beli. Orang tak main surat khabar lagi, tapi dia tetap nak surat khabar juga. Sampai 8 surat khabar satu hari, pagi 8, tengah hari 3, lepas tu petang lagi ambil lagi. So saya terpaksa mengikut apa yang dia nak. Kalau tak dia mengamuk nanti, dia nak surat khabar juga. Tapi at the end surat khabar tu dia buang. Separuh dia buang, separuh dia simpan. So saya rasa benda-benda macam tu tak ada faedahnya tau. Jadi apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya nak hantar dia ke mana. Mungkin ada sekolah-sekolah yang boleh saya hantar dia sekejap daripada pagi petang ke kan. Sayang kan macam dia buang masa macam tu je. Betul. Kalau mereka ni bekerja pun, mereka boleh dapat allowance lah untuk pekerja OKU, dan syarikat pun sebenarnya boleh mohon. Kalau kita tengok ada double tax deduction lah boleh diberikan ya kepada syarikat yang menggaji lah. Sebab itu kalau kita tengok doktor yang sedang hadirin dasar di dalam kita kata OKU ni, di bawah atau OKU ni, supaya pengambilan pekerja tu diberikan kepada 1% ya, kepada jumlah pekerja tu diberikan kepada golongan OKU lah. Jadi saya tak pasti sama ada negara kita sudah mencapai atau belum lah. Jadi banyak lagi program-program pembangunan ya, pemerkasaan perlu kita buat kepada golongan OKU ini. Jadi hari ini kita baru bercakap pasal satu topik yang satu saja lagi lah. Macam Puan Sri, macam saya kan, saya ada kilang pulut kuning, kilang kecil-kecilan lah. Tapi kalau saya dapat bawa anak-anak OKU ni boleh bekerja dengan saya pun bagus juga. Kan, kurang-kurangnya saya boleh bantu diorang ada kerja yang diorang boleh buat, dapat pendapatan. Diorang pun nak beli baju seluar, nak beli apa, nak beli itu, nak beli ni kan, tanpa menyusahkan ibu bapa kan. Jadi maksudnya diorang besar, diorang boleh jaga diri diorang sendiri, diorang dapat pendapatan sendiri, boleh beli apa yang diorang nak sendiri, apa yang diorang teringin, sebab diorang pun ada kehendak juga kan. Jadi kadang-kadang benda-benda tu terbatas. Ibu bapa kata, aku pun dah dapat duit banyak ni je, kau macam-macam pula. Jadi kita akan buat dia macam dia nampak sangat dia tu memang cacat, nampak sangat dia tu memang macam tu saja dia. Dia tak nampak perkembangan tu, tak nampak dia tu macam tak welcome pada masyarakat tau. Jadi saya rasa sayang anak-anak macam ni. Mereka sebenarnya skill mereka bagus sangat. Kalau diorang buat kerja betul-betul. Saya kalau boleh, saya pun nak ambil budak-budak macam dia, ambil kerja saya. Main packing pulut, main buat ni, main hanti ajar buat ni, main hanti ajar masak. Saya nak buat macam tu supaya mereka kita dah akan ke Perak. InsyaAllah. Betul, boleh. Saya ada mana-mana tempat tu, okey, kita kepada Puan Zarina lah ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Anak kita silakan Puan. Dia, okey, dia boleh belajar buat ni, okey, ajak masukkan dia ke sini. Ada buat ni di sini. Kita nak jaga dia ada tu, biarlah kita akan membuatkan dia rasa seronok. Kita tahu aku dapat kerja, bestnya kan, kau ada kawan kan, macam tu. Jadi dia akan membuatkan dia bersemangat untuk teruskan hidup dia. Dia rasa wah, dapat beli baju baru, dapat duit, bergantung duit sendiri kan. Saya rasa kalau kita dapat bantu mereka ni, itu satu langkah yang baik untuk mereka, untuk dia punya perkembangan mental pun dia akan jadi lebih sihat, insya-Allah. Jadi setakat ni yang saya boleh maklumkan, support system yang ada dengan kerajaan ni melalui pemulihan dalam komuniti lah yang hadirinnya di bawah JKM. Jadi setahu saya umur tu sehingga 30 tahun.
Tapi of course lah tempat tu dia agak terhad lah ya, dan yelah kalau maksudnya sampai umur 30 dia bolehlah pergi puan ya, tapi macam anak puan ni saya kira mereka mungkin beruntung lah kerana Puan Zarina sendiri seorang usahawan dan bila pergi syuting pun boleh bawa anak sekali kan. Jadi itulah mungkin walaupun anak puan ni autism, tapi saya kira peluang dia dan sebagainya itu mungkinlah lebih baik berbanding dengan kanak-kanak lain lah ya. Ya, Jadi betul. itulah saya kira. Saya rasa bukan saya share ni sebab saya rasa bagi mereka yang kurang kemampuan kat luar sana, mungkin kat luar bandar kan, mak bapak tak ada kemampuan, tapi dia macam mana cara dia untuk dia latih anak-anak tu, sebab dia sendiri tak mampu, tak larat kan. Mereka pun mesti rasa macam kalau saya dapat hantar anak saya ke tempat-tempat yang boleh diorang didik anak saya supaya jadi orang yang berguna, langkah bagusnya kan. Saya rasa kalaulah kerajaan kita dapat buat macam tu, saya rasa maksudnya tanpa had umur. Kalau bila ada had umur tu agak terkekang kat situ saja, dia tak boleh dah sampai umur ni dah kau tak boleh pergi mana-mana, kau duduk rumah diam-diam, dah dia pun tak boleh buat apa-apa kan. Sayang. Kadang-kadang benda macam tu membuatkan mereka jadi stres, mengamuk, ganggu orang kan. Ganggu orang kata, ni lah buat perangai. Sebenarnya dia stres sebab dia tak ada beri peluang. Tak ada beri pendahan, tak ada beri peluang untuk dia luaskan apa benda yang dia boleh keluarkan. Dia dalam kotak fikiran dia macam-macam. Dia nak keluarkan, nak share, tak dapat kan. Macam tu maksud saya lah. Ya. Terima kasih kepada Puan Zarina ya. Jadi kerana kita balik kepada puan tadi, kerana kita percaya bagaimana pun anak-anak itu, setiap kanak-kanak itu dia mesti mempunyai keistimewaan, kelebihan dia sendirilah. Sama juga untuk anak-anak kita yang sihat ni pun mungkin sihat dan normal, dia pasti juga ada kekurangan dan kelemahan dia. Kerana kita ni sebenarnya samalah manusia doktor kan ya. Mungkin ada begitulah. Kalau kita tengok anak-anak autism ni pun mungkin bakat dan potensinya tu bolehlah kita cungkil bersama-sama lah ya. Jadi saya take note lah poin yang diberikan oleh Puan Zarina tadi ya, berkaitan dengan had umur kepada peserta ataupun pelatih di PDK lah. Mereka ini kita kenali sebagai pelatih lah puan ya. Jadi saya pergi kepada soalan seterusnya kepada doktor ya. Jadi doktor ya, seperti mana kita sedia maklum lah ya, kanak-kanak ni dia satu golongan yang lemah, yang masih belum matang ya. Masih belum lagi boleh berfikir mana yang baik, mana yang buruk ya. Dan maka tersebab itulah mereka ni lebih cenderung untuk dieksploitasi, diambil kesempatan ya, ataupun dia menjadi mangsa kepada jenayah ya, sama ada jenayah seksual ataupun jenayah biasalah ya. Kalau kanak-kanak pun dah ada risiko yang tinggi, ini apatah lagi kanak-kanak yang OKU ni lah ya. Maksudnya macam Puan Zainal tadi kata, nak ajar sesuatu tu kena berulang-ulang kali kan ya. Jadi bagaimanalah kita boleh membantu anak-anak ini? Apakah bentuk-bentuk risiko ataupun jenayah seksual yang biasa berlaku kepada kanak-kanak OKU ni? Silakan doktor. Okey, terima kasih. Next, so risiko gangguan seksual kanak-kanak kelainan upaya. Baru-baru ni ada beberapa tahun lepas lah berita tentang peningkatan gangguan seksual terhadap OKU yang membimbangkan ya, kerana ianya makin meleluasa. Mungkin satu daripadanya adalah lebih banyak reporting, tetapi selain daripada tu kita dapati juga bahawa golongan ni memang lebih bersiko kerana dia vulnerable lah. Dia boleh aniayai kerana mungkin pemikiran kurang matang, mungkin penggantungan pada orang lain, mungkin agak naif. Next. Jadi dalam berita petikan tersebut ada menyatakan bahawa kita mesti menjaga setiap anak kita daripada sekitaran jika ada sesuatu yang tak kena. Lihat kalau anak buat reaksi yang berlainan, kita mesti memberi amaran kepada mereka yang menjaga. Kanak-kanak yang orang kurang upaya perlu diperkasakan dalam usaha kita membina negara dan memenuhi harapan bangsa. Jadi pentinglah ini sebab kita nampak benda ini makin report untuk penderaan mereka yang ada kelainan upaya ni makin meningkat. Next. Antara penderaan seperti saya mention adalah penderaan seksual kanak-kanak ya. Apakah yang dimaksudkan penderaan seksual? Penderaan seksual kanak-kanak menurut Akta
penderaan seksual kanak-kanak menurut Akta Kanak-kanak adalah apabila seorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks. Jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks untuk apa-apa sebab ataupun eksploitasi oleh mana-mana orang untuk memuaskan nafsu seorang itu. Ini termasuklah kanak-kanak yang remaja, walaupun dia kata dia bagi restu untuk bersama dengan temannya atau seterusnya, sekiranya kanak-kanak itu di bawah 16 tahun, apa-apa kegiatan akademik ni, ibu bapa penjaga, ada juga orang-orang yang menjaga anak-anak kurang upaya, sedang juga merasai tekanan atau bebanan, dan tekanan daripada pandemik ini mungkin akhirnya menjadi penganiayaan atau penderaan kepada kanak-kanak kurang upaya. Next. Antara faktor-faktor yang risiko penderaan seksual kepada kanak-kanak kelainan upaya adalah risiko anak, risiko penjaga dan risiko sexual predator yang menyasar kanak-kanak ini secara aktif. Risiko anak apabila anak itu terlalu bergantung kepada penjaga, kerana maksudnya dia terlalu dependent lah ya. Jadi kesemua keperluan kepada penjaga. Apabila kanak-kanak ini ada kebolehan yang terhad, apabila kekurangan pengetahuan perkembangan dan penderaan dan kekangan strategi melindungi diri daripada penderaan dan penganiayaan. Risiko penjaga pula apabila terutama zaman pandemik, sekiranya mereka rasa putus harapan, kekurangan sokongan, rasa tertekan, mungkin juga ada masalah kesihatan mental, dan akhir sekali dari risiko sexual predator, masalah kekurangan kebolehan sosial ataupun social deficit mungkin membuat anak-anak kelainan upaya senang diperdaya dan dianiayai. Macam maksudnya dia naif lah, senang nak percaya, senang nak cakap kata-kata manis mungkin dipercaya dengan agak cepat. Next. Dan faktor-faktor anak dalam risiko penderaan kanak-kanak kelainan upaya termasuklah kanak-kanak yang ada masalah kelainan upaya intelek, ya, intellectual disability. Dia mungkin susah nak bercakap, nak beritahu apa yang berlaku. Anak-anak autism juga mungkin susah nak ceritakan apa yang berlaku. Oleh kerana itu dan oleh kerana naif dan kekurangan kematangan mental, kanak-kanak kelainan upaya berisiko 1.7 kali lebih tinggi penderaan berbanding dengan kanak-kanak yang tak ada masalah perkembangan. Ada juga mereka yang tak percaya apabila ada insiden penderaan, terutama penderaan seksual. Macam penderaan seksual boleh tak akan berlaku pada golongan kurang upaya. Tetapi hakikatnya penderaan boleh berlaku dan sebenarnya boleh berlaku dengan lebih kerap lagi dan juga boleh dilakukan oleh orang-orang yang rapat seperti penjaga atau teman atau ahli keluarga sekalipun. Jadi yang ini pentinglah sebab memang ahli keluarga yang menyayangi anak, tetapi ada kemungkinan juga ada ahli keluarga macam abang ke, pakcik ke, datuk ke yang mungkin boleh jadi pendera di rumah sendiri. Next. Kalau kita lihat dari segi jenis kelainan upaya dan jenis penderaan, kanak-kanak yang ada masalah penglihatan contohnya lebih pada jenis penderaan fizikal, 1 daripada 5 ada kemungkinan penderaan fizikal. Masalah pendengaran adalah lebih kerap lagi. 1 daripada 2 ada masalah penderaan seksual, dan dari segi masalah pembelajaran 20% ada masalah penderaan fizikal. Jadi berbanding kanak-kanak normal atau yang tak ada masalah perkembangan, kanak-kanak kelainan upaya lebih berisiko disebabkan stigma, pandangan tradisional yang negatif, ketidakpedulian masyarakat terhadap mereka dan masalah komunikasi kanak-kanak ini sendiri. Dan secara umumnya kajian mendapati kadar penderaan dalam kalangan anak OKU berada pada tahap 22 ke 70%. Perbezaannya bergantung pada jenis kelainan upaya dan jenis penderaan. Akhir sekali mungkin saya cakap sikit tentang masalah kelainan upaya autism dan ADHD. Kanak-kanak autism dan ADHD mengalami risiko penderaan seksual tinggi, terutama kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak autism menjadi mangsa penderaan seksual 3 kali lebih tinggi dan kanak-kanak ADHD 2 kali lebih tinggi. Ya. Next. Dan
antara faktor yang boleh membantu kita mengurangkan penderaan seksual ini adalah faktor pengetahuan. Kita ajar anak tentang perkembangan seksual, kita ajar anak apa yang patut dibuat dan tak patut dibuat. Seperti yang Puan Zarina kata, memang kena cakap berkali-kali. Kadang-kadang kita rasa dah cakap 2-3 kali cukup, sebenarnya berpuluh kali, kadang-kadang beratus kali. Mungkin mengambil masa bukan 1 hari atau seminggu, mungkin mengambil masa berbulan atau bertahun. Jadi kita kena terus berusaha untuk memastikan kanak-kanak ini tidak dianiaya atau didera. Okey, terima kasih doktor ya. Jadi itulah ya bentuk-bentuk jenayah yang biasa dilakukan kepada kanak-kanak OKU. Jadi kita punya take home message-nya adalah sebagai caregiver, sebagai ibu bapa, kita perlu tahu dan perlu ingat bahawa risiko terhadap anak-anak OKU ni lebih tinggi. Macam tadi ya, autism 3 kali ganda, ADHD 2 kali ganda, tambah pula mereka ni dah lah kanak-kanak lagi, ditambah dengan keadaan mereka yang OKU itu meningkatkan lagi risiko lah. Jadi sebagai ibu bapa dan sebagai caregiver, kita lah perlu mempersiapkan diri kita untuk memastikan anak-anak ini selamat. Kita dapat memberikan ilmu pengetahuan, ya, perlindungan kepada anak-anak kita lah. Jadi kita pun tidak ada banyak masa lagi ya untuk makluman sidang hadirin dan juga panel. Jadi saya nak pergi soalan kepada Puan Zarina lah ya. Setelah Puan melalui, saya kira 26 tahun ni satu tempoh yang sangat hebat, sangat matang lah pada saya ya. Walaupun anak Puan ini bukan dalam kategori kanak-kanak lagi lah kalau mengikut data kanak-kanak ya, tapi saya kira Puan melalui fasa daripada bayi, kanak-kanak ya, remaja sampailah sekarang dewasa. Apakah yang Puan nak kongsikan ataupun nak nasihatkan kepada caregiver di luar sana ya, para ibu bapa, apakah peranan kita sebagai ibu bapa dalam memastikan ya keselamatan, dan kita juga perlu memberikan ya pendidikan berkaitan dengan hak kesihatan reproduktif seksual kepada anak-anak kita. Silakan Puan. Okey, untuk kesemua caregiver ataupun ibu bapa penjaga kanak-kanak istimewa ni, sebenarnya mereka ni tak ada sesiapa selain pada ibu bapa tau yang lebih arif tentang mereka. Dan kepada Puan Zarina lah ya. Setelah Puan melalui, saya kira 26 tahun ni satu tempoh yang sangat hebat, sangat matang lah pada saya ya. Walaupun anak Puan ini bukan dalam kategori kanak-kanak lagi lah kalau mengikut data kanak-kanak ya, tapi saya kira Puan melalui fasa daripada bayi, kanak-kanak ya, remaja sampailah sekarang dewasa. Apakah yang Puan nak kongsikan ataupun nak nasihatkan kepada caregiver di luar sana ya, para ibu bapa, apakah peranan kita sebagai ibu bapa dalam memastikan ya keselamatan, dan kita juga perlu memberikan ya pendidikan berkaitan dengan hak kesihatan reproduktif seksual kepada anak-anak kita. Silakan Puan. Okey, untuk kesemua caregiver lah, ya. ataupun ibu bapa penjaga kanak-kanak istimewa ni, sebenarnya mereka ni tak ada sesiapa selain pada ibu bapa tau yang lebih arif tentang mereka, yang lebih sayang, yang lebih tahu tentang mereka. Kalaulah sekiranya mereka ni dibiarkan dipandang pandang sebelah mata, kesian anak-anak ni ya. Kadang-kadang ialah memang kita sibuk macam mana pun, itu anak kita kan. Macam saya pun sibuk hari-hari adalah menjagalah itulah ini semua. Tapi bila ada masa terluang, memang saya akan duduk sehari dengan dia je. Sebab saya tahu dia tak ada siapa lagi yang dia sayang, yang dia rasa orang sayang dia, yang betul-betul ikhlas sayang dia, melainkan ibu bapa sendiri, keluarga sendiri. Jadi bila kita mengharapkan orang luar menjaga anak kita, tak sama dengan kita yang jaga ya. Jadi kalau boleh, bagilah perhatian, bagi pendedahan dengan dia. Kita nak jaga anak kita tu, biarlah kita, bukanlah, kita tahu anak kita memang anak istimewa ya, tapi kita cuba jadikan anak kita tu anak yang normal, supaya dia dapat berinteraksi kat luar, sama-sama
merasai keseronokan dunia, makan kat luar, jalan-jalan, apa semua tu dia orang perlukan. Jangan kurung dia kat rumah. Ada yang saya sendiri yang saya pernah syuting sekali dekat rumah dekat Pahang. Saya berhenti solat, saya nak naik atas. Saya kata kenapa akak tak kasi naik atas? Rupanya ada anak istimewa dia dikurung di gari kat atas. Jadi saya pun ada anak istimewa, jadi saya rasa janganlah buat anak macam tu. Jangan sampai bergari, sebab anak kita bukannya haiwan yang perlu kita gari dia. Haiwan pun kita lepaskan, kucing pun luar sangka pun kita kena okeylah bagi dia jalan-jalan lah, keluarkan dia lah, bagi dia jalan-jalan serang semua kan. Okey, bila tempat masak, okey duduk dalam kandang balik kan. Dia time tidur kan. So anak kita pun macam tu. Kita jangan kita lepas pandang, lepas tangan daripada orang lain. Biar orang tu jaga. Kita suruh pembantu jaga tak sama dengan kita jaga. Dia punya cara treat dia tu lain. Kalau kita makan ni sayang, makan ya, ni dah siap. Kalau pembantu kita makan. Makan. Tak nak makan budak ni. Suruh bagi makan tak makan. Faham tak? Kat situ pun kesedihan kat anak tu kadang dia terasa. Dia tak boleh cakap apa yang dia boleh buat. So kita lah, ibu bapa ni kena alert benda-benda macam tu. Kena cakap dengan dia. Walaupun dia tak boleh cakap. Anak saya tak boleh cakap. Azil tak boleh cakap. Tapi saya cakap dengan dia. Ibu macam ni, ibu macam tu. Ibu tahu abang dengar. Ibu tahu abang Azil dengar. Abang Azil budak baik. Abang Azil sayang ibu. Dan kepada Puan Zarina lah ya. Saya ajak Azal masa okey duduk dalam kandang balik. Abang kau ni. Azal ambil kembar ni. Sehati berdangsa. Sehati sejiwa kan. So Azal kena jaga dia. Azal sayang tak? Sayang. Sayang Azal kena jaga. Makan dia apa semua. Azal saya ajar tertib macam mana nak berhadapan dengan makanan kita apa semua. Ajar dia. Kesian dia. Potong bagi dia pakai deodorant, minyak wangi apa semua, bersihkan diri dia. Jangan serabutkan dia. Tolonglah. Memang anak kita anak istimewa, tapi jangan biarkan orang tengok dia. Apalah budak tu selekehnya, dengan hingus dia, dengan kotor dia telinga dia, dengan rambut dia berbusuk. Jangan biarkan sampai orang geli dengan anak kita. Orang akan tengok, biar orang tengok handsome-nya dia. Cantiknya awak ni. Kan? Biar macam tu, biar dirasa diri dia dihargai. Biar dia rasa diri dia orang senang dengan dia, dan dia akan tersenyum dalam hati dia. Walaupun dia tak boleh berkata-kata, dia akan tersenyum girang. Mak aku sayang aku, ayah aku sayang aku, keluarga aku sayang aku, orang sekeliling. Dia tahu tak anak macam dia tahu orang suka dengan dia ke, orang tak suka dengan dia, orang tak selesa dengan dia, dia tahu. Jadi itulah, kena jagalah. Kena pimpin dia. Kalau kita nak memimpin anak syurga, yang akan memimpin kita ke syurga. Tapi kalau kita salah pimpin, kita tak akan sampai ke sana. Ya. So, saya rasa peluang ni untuk ibu bapa yang ada anak-anak istimewa ni, kita kena grab peluang yang ada, yang Allah bagi secara percuma pada kita, untuk kita dapat pahala yang banyak dengan cara yang mudah, dengan cara yang indah. Ya. Saya harap sangatlah, jangan kita terlepas pandang, jangan kita bagi orang biarlah hantar kat situ lah, biar tu petang kita ambil bagi makan pun macam makan tu dah lah tu okey lah. Kita bagi dia rasa macam orang lain rasa. InsyaAllah semoga Allah permudahkan semua anak-anak ni. Saya pun dah ada adik saya mesti dia ada, kalau saya ada kat rumah, dia dengan saya je macam tu. Dia pun selesa. Semalam saya dengan dia akan selesa sebab kita ada dengan dia. Dia tahu aku akan selamat kalau selagi aku ada dengan mak aku. Macam tu. Itulah. Terima kasih. Terima kasih Puan Zarina, itu perkongsian pengalaman ya, dan juga nasihat dari hati lah. Saya rasa, saya pun rasa tersentuh lah dengan nasihat yang saya rasa yang datang daripada hati yang jujur ya. Dan banyak yang kita pelajari daripada Puan petang ini ya. Dan kita pergilah ke doktor yang
penutup kita ya, sebagai kita kata agensi lah ya di bawah kementerian kita lah, dan juga di bawah apa lagi yang boleh kita lakukan, dan apa lagi yang apa nama support system yang ada, mungkin ada disediakan oleh kementerian yang kita tak tahu ya doktor, dan apa juga langkah-langkah yang kita boleh buat untuk kita mengurangkan ya keganasan ya kepada kanak-kanak kita ni, mengelakkan mereka menjadi mangsa eksploitasi dan sebagainya. Silakan doktor. Terima kasih. Saya rasa seperti yang Puan Sri kata dan Puan Zarina kata, yang penting sebenarnya kita bina hubungan yang baik, yang rapat antara anak dan ibu bapa, yang selamat, yang stabil, memperkuasai dan penyayang. Sebab anak kita bergantung pada kita kan. Jadi kitalah tempat untuk dia berlindung, untuk dia dapatkan sokongan, untuk dia rasa selamat. Kita juga mahu dia rasa independen atau berdikari. Kita nak ajar kemahiran hidup supaya anak-anak yang kelainan upaya sekalipun kurang penggantungan pada orang lain dan boleh lebih berdikari, boleh memberitahu pada orang lain sekiranya dia ada apa-apa isu atau masalah. Kita sokong dia daripada dari setiap segi supaya dia dapat memberitahu pada kita apa yang berlaku pada dirinya. Next. Akhir kata dari segi untuk pediatrik ya, ada program namanya Positive Parenting program keibubapaan yang efektif untuk mengurangkan penderaan kanak-kanak kelainan upaya. Program sokongan ibu bapa dan keluarga adalah untuk mengelak dan membantu menangani masalah perlakuan dan emosi kanak-kanak menggunakan pembelajaran sosial, contohnya cognitive behavioral method dan teori perkembangan, dan memberi ibu bapa keyakinan untuk membangunkan keluarga yang sihat. Contohnya kempen keluarga bahagia, aspirasi negara, dan juga kalau kita tengok ada resource yang percuma daripada Kementerian Perubatan Ministry of Health ya. Kalau kita tengok resource untuk OKU ada fh.moh.gov.my/v3/ ni, dia memang ada resources untuk penerbitan untuk kanak-kanak kurang upaya, yang mana kita boleh dapatkan resource untuk macam mana nak mengajar anak kita, contohnya tentang safe touch, right, untuk penjagaan keselamatan dan keselamatan seksual untuk kanak-kanak. Jadi ibu bapa boleh tengok, boleh gunakan download atau boleh tengok gambar-gambar untuk mengajar anak. Macam contohnya, ini badan saya termasuklah mana bahagian-bahagian sulit, dan juga mana orang boleh pegang dan tidak, mana yang sesuai untuk kita, macam buka baju atau tidak buka baju, pada siapa yang kita patut percaya. So ada banyak resources yang boleh didapati pada website tersebut yang boleh digunakan secara percuma, yang saya rasa ibu bapa, guru, terapis boleh gunakan untuk membantu dalam penjagaan anak-anak kelainan upaya, untuk menyokong perkembangan seksual dan juga menyokong keselamatan anak-anak ini. Okay, terima kasih doktor ya. Jadi sebelum kita pergi kepada conclusion ataupun penutup kita pada petang ini, izinkan saya baca satu soalan lah daripada penonton kita yang kita dah pilih ya. Soalan ini datangnya daripada Encik Muhammad Amirul. Dia bertanyakan kepada doktor lah ya, ni, bagi kes-kes yang berlakunya penderaan fizikal dan seksual kepada kanak-kanak ni, apa yang perlu dibuatlah oleh penjaga, agensi mana yang perlu dirujuk dahulu? Silakan doktor. Okay.
secara kesimpulannya yang dapat kita bincangkan pada petang ini adalah isu berkaitan dengan hak kesihatan reproduktif seksual ini terhadap kanak-kanak ini masih lagi di peringkat yang perlu kita tambah baik lagi dalam negara kita ya, dan kita sebagai ibu bapa perlu juga membuat persediaan ya untuk kita melengkapkan ilmu, pengetahuan dan juga kemahiran untuk kita memberikan pendidikan yang terbaiklah kepada anak kita berkenaan dengan HKRS ini. Dan tadi dah dikongsikan oleh doktor iaitu website Kementerian Kesihatan MOH Resources for OKU. Bolehlah sidang pengunjung berkunjung kepada website tersebut, dan kita tengok ada banyak manual dan juga dokumen, termasuk juga alat bantu mengajar kepada kita puan Sina pun bolehlah dia punya alat bantu mengajarnya yang kita boleh gunakan macam contoh dia ada modul sentuhan baik dan sentuhan tak baik tadi pun ada saya tengok di dalam website tersebut. Cuma di peringkat kita pembuat dasar dan polisi di peringkat kerajaan ini mungkin kita perlu lagi menambahkan lagi program-program parenting kepada golongan OKU, dan kita juga support system lah kepada golongan ini, termasuklah kepada guru-guru di peringkat sekolah dan juga di peringkat pemulihan dalam komuniti lah. Jadi walaupun anak-anak ini mengalami sedikit ketidakupayaan dari segi fizikal, mental dan sebagainya, tapi kita harus kita harus sedia maklum bahawa mereka ini mengalami perkembangan fizikal dan mereka juga mempunyai naluri perasaan dan juga dorongan seksual sama seperti di golongan ini juga perlu kita raikan dan perlulah kita memelihara keselamatan mereka sebaiknya. Dan saya pegang kata-kata Puan Zarina tadi, kitalah selaku ibu bapa bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keselamatan dan kesejahteraan anak kita, dan kitalah perlu menjadi orang yang paling dipercayai oleh anak kita, dan tingkatkanlah hubungan seperti mana nasihat doktor tadi, supaya mudah untuk kita mengesan apa-apa perilaku yang mungkin luar biasa ataupun sebarang keganjilan kepada anak kita. Jadi saya kira itu saja di peringkat kita pada petang ini. Saya wakil daripada Wanita Perak dan juga FRAM, termasuk juga Institut Darul Rizwan selaku penganjur bersama untuk program webinar pagi siri ke-11 pada kali ini, mengucapkan setinggi penghargaan sekali lagi kepada semua pihak yang menjayakan. Terima kasih kepada semua para penonton yang sudi bersama-sama dengan kami. Daripada tahun lepas lagi untuk makluman Puan Zarina dan Doktor tapi siri yang ke-11 ni kita adakan agak kuat kerana atas alhamdulillah dapat juga kita meletakkan 11 siri webinar, dan kita ada satu lagi siri webinar yang terakhir yang ke-12 yang mana insya-Allah kita akan adakan secara bersemuka, dan kita akan gabungkan dan membuat rumusan kepada semua 11 siri yang telah kita adakan pada hari ini. Setinggi penghargaan sekali lagi kepada kedua panel dan kepada semua pihak yang membantu menjayakan pada petang ini, dan saya juga maaf kerana terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang saya menjadi moderator pada petang ini. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan sesi ini kepada saudara Izzuan. Silakan Izzuan. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Moderator. Majlis merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada panel Dr. Nur Azlin dan juga Puan Zarina atas penerangan dan perkongsian ilmu itu tadi. OKU adalah sebahagian dari masyarakat kita. Sebagaimana mereka merupakan ujian Allah kepada kedua orang tua dan keluarga mereka, begitulah juga dengan kita, mereka juga adalah ujian kepada kita. Dengan segala kekurangan yang mereka miliki serta kelebihan yang ada pada kita, bagaimanakah kita berinteraksi dengan mereka? Apakah kita menggunakan kelebihan-kelebihan kita untuk memudahkan mereka, atau apakah kelebihan-kelebihan kita itu mengaburkan mata hati kita terhadap keperluan-keperluan mereka lantas menafikan hak-hak mereka terhadap kita? Bukankah nikmat-nikmat yang kita miliki ini juga merupakan ujian Allah buat kita? Mari kita sama-sama renung dan fikirkan Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, webinar Wanita Perak X Darul Rizwan siri ke-11 pendekatan caregiver isu-isu HKRS terhadap kanak-kanak OKU telah sampai ke penghujungnya. Namun kita masih ada baki satu siri, iaitu siri yang terakhir untuk webinar HKRS dengan topik yang cukup menarik untuk dikupas dan dibincangkan oleh barisan panel yang arif lagi bijaksana, dan pastinya ianya dinanti-nantikan oleh kita semua. Stay tune bersama kami untuk webinar HKRS siri terakhir yang akan diadakan secara bersemuka dengan topik yang akan kami wawarkan dalam masa terdekat ini. Jangan lupa untuk like dan follow FB Wanita Perak dan Institut Darul Rizwan.
Elok nian memandang sawah setelah hujan baru reda. Jika tersedar silap dan salah, permohonan maaf berlapang dada. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkesah bahasa dalam jurubicara sepanjang mengendalikan majlis ilmu ini. Sesungguhnya yang terbaiknya itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang kekurangan itu adalah kelemahan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Puan Zarina dan Doktor, kita stay ya. Kita nak ambil satu gambar lah. Kenang-kenangan. Terima kasih juga kita ucapkan kepada tim teknikal daripada IDR, Puan Zarina, Encik Yusri ya, yang membantu kita lah dari segi teknikal. Jugalah kepada panel lah, Puan Zarina dan juga Doktor lah, terutamanya